Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada video yang lepas kita telah selesai dengan implementasi model berdasarkan dokumen yang saya sediakan ini. So kita telah sediakan implementasi bagi produk dan juga produk DAO untuk database, dan tambahan ialah connection manager. Okay. Anda boleh refer kepada video yang lepas untuk melihat proses di mana kita telah memulakan coding bagi design kita ini. Right? Jadi pada video kali ini pula kita akan fokus kepada layer yang kedua dalam MVC ini, iaitu view. So untuk view ini, apa yang akan kita lakukan ialah kita akan terjemahkan mode design kita ini, okay, ataupun wireframe kita ini kepada satu design yang akan digunakan oleh sistem kita nanti. Okay. Bagi mempercepatkan proses pembangunan antarmuka untuk sistem kita ini, saya akan menggunakan satu framework HTML ataupun responsive framework, yang mana dalam framework ini dia mengaplikasikan teknologi HTML dan juga JavaScript dan juga CSS untuk membantu kita sebagai developer menyiapkan kita punya web system dengan lebih cepat dan lebih kemas. Alright. So anda boleh pergi ke website ini, getbootstrap.com. So sebelum saya tunjukkan bagaimana cara untuk menggunakannya, kita akan melihat beberapa contoh, contoh yang ada di laman Bootstrap ini. Okay, so anda boleh tengoklah dalam Bootstrap ni dia ada banyak custom components ataupun komponen-komponen yang anda boleh gunakan untuk sistem anda sendiri. Misalnya kalau anda tengok kat sini, sign in. Okay. So sign in, anda boleh gunakan design yang dia sediakan ini untuk anda letakkan di dalam design anda sendiri. Okay. So seperti dashboard. Alright. So banyaklah contoh-contoh yang anda boleh lihat di sini. Okay. So ini adalah contoh dashboard. So anda boleh gunakan kod yang diberikan dan anda import saja dalam projek anda sendiri. Okay. So kalau di sini, kalau kita tengok di bahagian documentation, misalnya, so adalah di sini, okay, macam ini, macam di bahagian ini dia ada ditunjukkan bagaimana untuk kita cara untuk mula-mula kita gunakan Bootstrap ini di dalam projek kita. Misalnya kat sini, di sini dia ada tunjukkan anda bagaimana apa yang perlu anda import, okay, apa yang perlu anda linkkan. Alright. So bagaimana nak cara untuk mulakan projek tu dalam anda punya environment sendiri. Okay. Environment kata NetBeans tu, macam mana kita nak masukkan apa yang perlu kita setting terlebih dahulu sebelum kita boleh gunakan Bootstrap. Okay. So ini adalah contoh dia. So nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh copy paste saja dan masuk dan ubah suai sedikit. Alright. So contoh penggunaan di sini, kita boleh gunakan dia menggunakan link, ataupun anda boleh download Bootstrap ini ke dalam anda punya application dan call dia punya komponen semua melalui package yang anda download. Okay. Ya, dengan cara itu anda tidak memerlukan sambungan internet untuk menggunakan Bootstrap. Okay. Tapi jika anda refer library seperti CSS di sini, misalnya seperti CSS Bootstrap CSS, JavaScript yang ada di sini, kalau anda gunakan dengan cara refer seperti ini, anda perlu ada connection internet. Alright. Code jQuery dan sebagainya. Alright. So anda perlu ada sambungan internet. Okay. So dalam sini anda boleh tengok juga tentang komponen yang saya tunjuk sebelum ini. Di sini anda boleh tengok dia punya coding lah. Okay, coding dia misalnya. So dia bagi, misalnya inilah output dia dan di bawah ini adalah coding yang boleh kita gunakan. Right, misalnya, okay, misalnya nanti kita akan gunakan forms.
Right, forms. Anda klik pada form dan anda boleh tengok output dia di bahagian atas ni. Sorry, di bahagian ini. Okay, output dia, dan inilah dia punya HTML dan juga CSS setting kat sini lah. Alright, so anda boleh copy saja dan paste saja ke dalam anda punya project. Okay. So ni form controls misalnya. Okay, banyak yang anda boleh gunakan. Okay. Okay. Read only. Okay, input dan okay. Checkbox, real button. Okay, so banyaklah kat sini. Anda boleh misalnya ni yang banyak apa nama ni? Banyak field kan. So email, password, address, city, state. Okay, yang boleh choose kat sini. Zip dan sebagainya. Alright. Ni adanya horizontal form. So di samping komponen-komponen yang biasa untuk form yang anda tengok di bahagian atas ini. Okay, so anda juga boleh gunakan form validation, right? Form validation di mana kita perlu validate kita punya field, alright? So seperti ini, okay, misalnya kita perlu select valid state, valid city, valid zip dan sebagainya, alright? So terdapat dua cara lah, sama ada server side ataupun client side. Okay, so kalau client side ni kita akan gunakan apa disediakan di dalam Bootstrap, dalam script ni. Okay, so kita boleh gunakan apa yang disediakan oleh Bootstrap untuk validate user input. Right? So form validation ni penting kerana kita nak elak daripada user memasukkan data yang silap. Okay, misalnya nama. Okay, nama sepatutnya perlu diisi. Okay, anda kata user lupa nak isi, dia tak boleh nak submit form. Okay, so untuk antara komponen ni lah yang akan kita guna, forms. Okay, so banyak lagi perkara-perkara lain, misalnya carousel. Okay, carousel ni adalah something seperti yang kalau anda selalu tengok dalam website. So dia ada something yang bergerak ni. Okay, gambar-gambar yang bertukar-tukar. Okay, misalnya 1, 2, 3, right? So anda bolehlah gunakan kod di bawah ni. Okay, untuk misalnya ni ada bahagian automatic kan, dia boleh tukar-tukar, right? So dengan ni ada caption. So banyak, kalau anda tengok design web terkini, web system terkini, mereka banyak gunakan Bootstrap dalam design mereka. Okay. So apa yang kita akan gunakan hanyalah apa yang diberikan oleh Bootstrap. Walau bagaimanapun, apa yang diberikan Bootstrap ni sebenarnya anda boleh customize mengikut keperluan anda sendiri. Alright, anda boleh customize selain daripada dia punya color, dia punya tulisan apa dan sebagainya tu, sebenarnya boleh lagi di customize dengan lebih detail. Alright. Walau bagaimanapun, untuk tujuan pembelajaran kita akan gunakan apa yang diberi secara default lah oleh Bootstrap ni. Kita tak akan buat justifikasi yang selanjutnya. Kita akan gunakan apa yang diberikan sahaja. Alright. Kalau anda ada masa yang terluang, mungkin anda boleh explore sendiri apa komponen yang diberikan di sini. Banyak anda boleh explore sendiri. Okay, misalnya yang mungkin boleh gunakan seperti breadcrumb. Okay, breadcrumb ni adalah contoh untuk link. Okay, kalau anda tengok di bahagian atas web system, atasnya ada link yang kita dia seperti map lah. Okay, misalnya anda nak pergi pada library, okay, nak klik library, nak pergi home, okay, dia akan pergi. So bahagian yang anda sedang lihat sekarang, dia akan disablekan. Okay, macam ni disablekan. So kalau nak pergi home, boleh klik ke bahagian home lah. So breadcrumb sekarang kita letak di bahagian atas lah, supaya memudahkan proses navigation. Alright. Dan selain pada itu, adanya navbar. Okay, navbar ni kita letak di atas selalunya. Okay, misalnya dia adalah navigation bar lah.
Right, so selalunya anda boleh tengok something macam ni, ada home, ada logo ataupun ada nama sistem anda, okay, dan ada link-link misalnya login, nak klik untuk login, nak klik untuk search dan sebagainya. Okay, so anda boleh tengoklah di sini. Okay, so navigation bar dan sebagainya, search kat sini, right, so anda boleh gunakan. Okay, satu lagi yang menarik tentang Bootstrap ini ialah dia menyokong responsive design. Okay, apa yang dimaksudkan sebagai responsive design ialah apabila anda apabila user mengakses sistem anda melalui tab misalnya, melalui mobile phone misalnya, so layout bagi paparan sistem anda akan diberikan mengikut kesesuaian device pengguna. Okay, so misalnya kalau anda tengok saya kecilkan Bootstrap punya website ni, so anda akan nampak dia punya menu ni akan jadi kecil di sini. Okay, dia akan jadi kecil kat sini, right, so anda nampak dia punya bahagian bawah ni akan disusun dan keadaan yang tetap teratur walaupun anda telah ubah dia punya size itu. Okay, kalau anda gunakan developer tools, right, anda gunakan developer tools, okay, anda boleh pilih, okay, anda boleh pilih ni dalam bentuk responsif, ataupun anda boleh pilih juga misalnya misalnya anda akses website anda menggunakan iPhone, so inilah yang akan kita nampak di dalam iPhone. Okay, kalau anda nak pergi kepada Galaxy S5, so inilah yang akan anda lihat dalam Galaxy S5. So ini responsif biasa, maksudnya kalau anda gunakan macam yang saya buka tadilah, saya kecilkan saja window dia tu, so dia akan kelihatan seperti ini. Okay, so anda boleh tengoklah iPad, so dalam iPad macam mana, dalam iPad dia kan kelihatan seperti ini. Okay, ni dalam bentuk vertikal lah. Okay, so dalam iPad Pro dia akan kelihatan seperti ini, right. So banyaklah yang anda boleh explore, right, untuk lihat bagaimana keadaan anda punya design tu lah. Okay, sebab design yang bagus ialah design yang mana dia responsif. Okay, dia boleh cater ataupun dia boleh handle berbagai-bagai view, alright, berbagai-bagai view melalui berbagai-bagai jenis device yang ada di luar sana. Okay, sekarang kita berbalik kepada kita punya NetBeans. So dalam NetBeans inilah dia punya environment dia. Jadi untuk yang pertamanya adalah kita akan buat satu JSP page untuk add new product. Okay, add new product, then just click finish. Okay, maka kita akan dapat satu new product. So anda seperti anda akan tengoklah, okay, yang NetBeans generate untuk kita. Okay, alright. Okay, jadi untuk sesi ini anda akan tengok bagaimana kita boleh includekan Bootstrap dalam design kita. Alright. So kalau yang yang ada sekarang ni, design dia very simple lah kan. So kita hanya paparkan hello world, dan design dia pun simple seperti ini saja. Okay, jadi kita akan tukarkan design ini kepada satu design yang lebih menarik. Okay, lebih menarik, mana anda boleh mulakan dengan pergi kepada website getbootstrap.com, right, dan selepas itu anda klik kepada get started. Okay, so dalam get started ni anda boleh scroll ke bahagian bawah, dia sudah berikan anda satu template, right. So dalam template ini anda boleh copy saja apa yang diberikan. Okay, so yang pertama yang perlu anda copy ialah meta chassis ni anda tak perlu copy sebab dia dah ada dalam anda punya
configuration dalam NetBeans. Right, so anda boleh copy saja dua bahagian ini. Okay, copy dan masukkan dalam bahagian head. Right, bahagian head. Right, so anda boleh cantikkan sedikit ni macam saya maklum kepada anda. Sebenarnya kita jangan melebihi garisan merah ni. Alright, kita jangan lebih garisan merah tu. Kita cuba kurangkan. Kalau terlebih sikit-sikit tu tak apalah, tapi kalau terlebih terlalu banyak tu cuba kita elakkan lah. Alright, lebih sikit-sikit tu tak apalah. Alright, sebab kalau dia terlebih merah ni, anda terpaksa scroll banyak, dan juga kalau anda nak print code ini, dia akan lebih, layout dia akan lebih daripada yang sepatutnya. Alright, okay, lagi kita sudah sekarang ni kita print, kita copy dia CSS Bootstrap. Okay, dan ada di bawah ini juga disediakan JavaScript. Okay, JavaScript ini optional, tetapi sebaiknya anda copy lah. Okay, copy. Copy di bahagian bawah ni dalam body. Okay. Anda paste saja ataupun tekan Ctrl V. Dan macam yang atas tadi pun, anda cuba masukkan dia dalam kita punya margin, right? Kita punya margin supaya lebih readable lah, kod kita tu lebih mudah untuk kita baca. Alright. Okay. So tak ada apalah, kalau kita tengok apa properties yang ada dalam apa yang kita copy paste ni. Kalau kita tengok kat sini, kita maklumkan kepada application kita bahawa di sinilah terdapatnya kita punya Bootstrap, CSS untuk Bootstrap. Okay, kalau anda belajar dalam web programming 1 yang sebelum ni, ataupun anda belajar dalam kelas Human Computer Interaction misalnya, so di sini adalah CSS yang kita refer, okay, external link CSS. So integrity ni maksudnya untuk kita nak sahkan bahawa ini adalah file CSS yang betul. Okay, anda kata ada intruder ke ataupun ada hacker ke kan, yang cuba replacekan CSS kita tu, dia dapat protect lah dengan integrity value di sini. Okay, SHA-384. Okay, so ada value kat sini. So tak apa, itu berlaku di bahagian belakang. So anda just copy paste sajalah. Okay, anda tak perlu ambil tahu pun tak apa. Alright. Okay, so siaplah kita punya import bagi Bootstrap kita. Okay, so anda boleh letaklah anda punya tajuk kan, tajuk online store. Misalnya online store. So di situ, ataupun di sini add new product ke, terpulanglah. Add new product. Okay. Okay, so selesai perkara asas yang perlu anda masukkan dalam anda projek supaya anda boleh gunakan Bootstrap ini. Next, perkara yang perlu anda letak dalam anda punya coding ialah container. Okay. Kalau anda baca di sini dalam documentation ni, Bootstrap ni dia mengandungi banyak container. Okay, container fluid, all in one ni semua sekali lah, ada fluid apa semua. So responsive dan sebagainya, anda boleh baca lah. Okay, so ni kalau anda nak pecahkan kepada breakpoint tertentu, so anda boleh tengok kat sini. Okay,
Anda boleh baca lah kalau anda nak pergi kepada lebih detail. Tetapi untuk sesi sekarang ni cukuplah sekadar kita pakai yang ada di sini sahaja. Alright. Yang di sini iaitu div class. Okay, so div class ni letak saja dalam bahagian body ni. Okay, dalam bahagian body ni. So sepatutnya any product h1 tu berada dalam bahagian inilah. Okay, berada dalam div container tu. Right. So content, so dia ada markup situ, content here, so anda je letak saja content anda. Okay. Alright. Okay, so secara asasnya selesailah untuk kita punya asas design kita. Jadi kalau nak tengok, anda boleh run sajalah untuk lihat hasil dia. Okay, so anda akan dapat lihat. So nampaknya tulisan ni adalah tulisan Bootstrap lah, nampak lebih cantik lah. Okay, kita punya design. Alright. So lebih menarik lah. Walaupun belum siap lagi, ini barulah asas sahaja. Okay. Okay. Namun apa yang penting, kita sudah tahu bahawa kita punya Bootstrap sekarang sudah bersedia untuk kita gunakan. Alright. Okay. So sebelum demo yang saya tunjukkan ini, saya telah siapkan satu index file. Okay, index file. So dalam ni saya ada gunakan carousel. Okay, dan dalam ni juga saya ada gunakan JSP punya include. Okay, include tag. Okay. So seperti yang anda tahu, kita ada include directive. Ini adalah include directive dan include action. Alright, JSP ada dua lah, include directive dan juga action include. Okay, so action include dan juga include biasa ada perbezaannya. Alright, so include ni tidak lain tidak bukan, include directive ni kita seperti ini. Saya just nak, kalau kod yang anda tengok sini, include file nav html. So saya includekan satu navigation bar sebenarnya di sini. Okay, so ini adalah navigation bar. Alright. Dan juga include file carousel.html. Okay, carousel.html. So ini carousel.html. Alright. So dia berada dalam satu file yang bersaingan. Alright. So kalau saya runkan index ni, apa yang anda boleh lihat ialah okay, something seperti ini. Okay. So saya dah buat soal lalai. Okay, dekat sini ada home dan juga login. So mungkin nanti saya klik login, dia akan pergi satu page login lah. Right. So ni contohlah, ini image hari ni saya search kat internet saja. Okay, so anda boleh letaklah apa image yang sesuai. Okay. Cuma saya ingatkan anda, image yang anda gunakan untuk real project, pastikan image itu adalah milik anda sendiri. Okay, sebab image yang kita gunakan ini adalah image yang kadang-kadang itu dia tertakluk kepada hak cipta. Okay, hak cipta yang mana anda tak boleh gunakan sewenang-wenangnya untuk live system. Okay, tapi untuk pelajaran seperti hari ini, mungkin anda boleh gunakan lah. Alright. Okay. So ni adalah untuk index lah. Okay. So anda boleh gunakan cara yang saya tunjukkan ni, boleh gunakan include. Okay, kalau anda tak nak gunakan include, anda terpaksa masukkan semua kod ini semuanya dalam index. So nanti dia akan jadi panjang lah. Okay. Lebih-lebih lagi, untuk setiap JSP tu kita akan gunakan navigation yang sama. Jadi anda tak perlu nak copy paste, nak perlu tulis berkali-kali kod yang sama. Okay. Jadi dengan cara ni anda boleh jimatkan space lah. Okay. Nak ubah-ubah kat sini saja dan semua file yang panggil dia tu akan berubah sekali. Okay. So anda juga boleh masukkan footer lah jika anda mahu. Dalam bahagian bawah ni anda boleh masukkan footer. Okay, footer.html misalnya, anda boleh masukkan di bahagian bawah lah. Right. So balik semula kepada kita punya add new product di sini, add form ni. Okay. So komponen yang akan kita gunakan ialah form. Okay, form. Dan anda boleh pergi semula kepada Bootstrap punya website dan pergi pada forms. Okay, forms. So anda boleh tengoklah dalam form ni mana contoh-contoh form yang agak-agak sesuai untuk anda create
add new product. Okay. Add new product. Dah boleh scroll sehingga anda jumpa design yang sesuai. Okay, misalnya mungkin design sesuai mungkin yang ini. Okay, ataupun yang mana saja. Okay, horizontal form ke. Okay, yang mana anda boleh pilih lah. Right. Kita tengok dulu, kita scroll dulu sebelum kita pilih yang sesuai. Okey, untuk contoh ini kita mungkin boleh pilih contoh yang mudah. Jika kita lihat semula kepada design yang kita siapkan sebelum ini, so kita dapat lihat kita susun atur bagi form ini kita gunakan secara vertikal. Okay. Vertikal, semuanya secara vertikal. So terpulanglah kalau anda kata design yang anda buat, misalnya product name di sebelah sini, kategori di sebelah kanan, price di sini dan quantity di sebelah sini, maka anda boleh ikut design sebagaimana yang anda buat. Okay. So saya memilih layout seperti ini, yang contoh yang anda boleh tengok di sini. Okay. So contoh lain yang boleh anda gunakan ialah sebagaimana di atas ni lah. Ini menggunakan grid system yang ada dalam Bootstrap. So grid system dia pecahkan dia kepada column, okay, kepada row dulu, kemudian kepada column, dan dalam dia ada group, okay, group, dan dia groupkan misalnya untuk address, okay, satu group, dua group, okay. So dalam group address ni, kalau anda dapat tengok contoh di atas ni, contoh di atas ni dia ada dua ruang, okay. Dia ada dua ruang ataupun termasuk dengan city, state, zip. So ini boleh diletakkan dalam satu group yang sama, okay, form group yang sama. Alright. So kalau anda tengok kat sini, form group. So ni address 1, form group. Okay, ini address 2. Okay, so address 2 dia ada group sendiri yang dipecah kepada form row, form group dan sebagainya. Okay. So walaupun pun saya tak akan gunakan yang group ni, saya akan gunakan yang contoh yang simple horizontal form ni saja. Right. So anda boleh select all seperti ini, ataupun anda just klik copy clipboard ini dan pastekan dalam anda punya NetBeans tadi, add new product.jsp. Okay, paste. Dan seperti biasa, shift alternate F untuk jadikan dia lebih cantik. Dan kalau ada yang terlebih-lebih ni pun anda boleh letakkan di tepi. Okay, letakkan di bawah supaya tak lebih kesan merah. Okay. Okay, so tak apa. So sebaik saja anda dah copy tu, untuk anda lihat apakah hasilnya, just run saja. Okay, so inilah design dia. Add new product. Email password ni kita masih belum lagi ubah mengikut design kita. Okay, kalau design kita pernah ada product name, kategori, price, quantity. Okay, kemudian ada reset and save. So untuk itu kita tak tukarkan lagi. So kita akan tukarkan dalam step yang seterusnya. Okay, misalnya kita pergi ke bawah ini. Okay. So misalnya anda boleh tukarkanlah kat sini product name. Okay, so ni pun boleh lah tukarkan pada input product name. Okay,
So tukarkan kat situ. Jadi bawah ni pun anda kena tukar lah kat ID dia ni. So kalau type dia ni, ni kalau email anda boleh specify kode email, tapi kita just text biasalah, text box biasa. Jadi input type dia adalah text. So yang keduanya ialah kategori. Okay, adanya kategori. Kategori tu dia adalah list box. Okay, ke list box. So kalau list box tu anda boleh pergi semula kepada sini, anda boleh tengok list. Okay, list. Ataupun drop down lah, drop down. Okay, so boleh lah letak drop down lah. Okay, drop down. So maksudnya drop down ni anda klik saja sini, dia akan drop kan. Okay, apa jenis dia lah. Okay, so anda boleh ambil sini drop down ni. Atau ada yang lain dah boleh pilih. Okay, kita ambil yang mula tadi lah. Yang ni paling simple lah. Okay. So drop down ni dia lebih kepada button. Okay, kita tengok yang lain lah. Kita tengok list group. So ni list lah. Okay, ni list. Tak sesuai list saya. Okay, ataupun anda boleh pergi kepada forms. So dalam form tadi dia banyak gunakan elemen-elemen yang memang kita selalu akan guna dalam form. Kita selalu gunakan dalam form. Yang text area, okay, ni file input, right. So macam ada apa ni yang kita cari ialah list lah So kita tengok di sini ada button. Okay, macam ni kita tengok. So kita nak something yang macam ni lah. Okay, untuk kategori. So kita carilah dekat mana bahagian state tadi. Okay, kat sini. Jadi kita boleh copy bahagian select ni, select box ni. Okay. Alright, kita copy saja. Dan kita masuk dalam bahagian ini. Bahagian ini. Okay, so kita bagi nama dia sebagai input kategori. Kategori. Okay, kita namakan dia sebagai kategori. So ID dia perlu nama kategori jugalah. Right. So choose kategori. Kat sini bolehlah kita tulis choose kategori misalnya. So kategori 1 boleh letak misalnya mobile phones. Mobile phones. Mobile phones ya, mobile phones. Mobile phone. Dan anda boleh letak apa nama lah ni, stationery ke? Stationery. Atau apa lagi kategori barang-barang yang agak-agak anda boleh letak lah. Books ke, kan? Books, okay. Mobile phones. Apa lagi? Satu lagi lah kita letak software misalnya. Software. Okay. Okay. So lepas saja kategori, apa lagi yang kita ada? Okay, selepas kategori kita ada
price. Okay, price. Okay, so untuk price ni, manakan kita tak mau gunakan form group ni. Okay, kita buanglah yang mana yang kita rasa tidak perlu. Okay, so oleh kerana price dan juga quantity pun masih lagi kita kekalkan, kita gunakan row, maka kita gunakan row saja input, sebab yang dua lagi tu semuanya adalah input box. Jadi kita boleh padam yang tidak berkaitan sebelumnya, kita gunakan input box. Okay, so ambil saja yang atas ni tadi, input product name. So untuk price pun kita pakai yang sama. So ni kita namakan sebagai input product price lah. Terpulang, sebenarnya nama terpulang pada anda. Okay, kalau apa nama ni, apa nama yang anda rasa mudah untuk anda refer nanti dalam coding, so anda boleh bagi nama yang sesuai lah. Okay, so ni untuk price. Oh sorry, product price. Dan yang seterusnya input product quantity. Okay, kita ikut saja apa design kita dalam dokumen. Okay, kita ikut saja quantity. Kerana dalam dunia sebenar, design seperti yang sedang kita lakukan ni lazimnya dilakukan oleh designer. Okay, so designer lah yang bertanggungjawab untuk design, ya, bukannya programmer. Okay, tapi kalau dalam sebuah company yang agak kecil saiznya, maka mungkin seorang programmer tu perlu jadi designer dan juga perlu dan menjadi programmer itself. Okay, maksudnya semua dia adalah design database, dia lah yang buat interface, dan dia juga lah yang integratekan semua sekali. Okay, so bergantunglah. Okay, so kita lihat dulu hasil dia. So hasil dia seperti inilah. Oh, nampaknya agak lari lah daripada apa yang kita jangkakan, kerana kita tengok ini saiz dia agak besar lah. Okay, so walau bagaimanapun kita perlu lakukan sedikit lagi pengesesuaian. Okay, adjustment dalam kita punya ni, dalam kita punya coding. Okay, Okay, kita cuba cari di mana kesilapan kita. Okay, so kita dapat lihat kita perlu check kita punya HTML ni. Okay, apa yang sepatutnya kita ubah. Okay, so kalau kita tengok di sini form group ni, form group row, so itu adalah baris untuk product name, dan yang kedua ni adalah untuk input product name, so di sebelah dia tu. Kemudian ini adalah form group row, so label for input, okay, so sama seperti di atas, pastikan dia sama seperti di atas. Okay, ada ni, select ID, okay, class control form. Okay, so kalau kita tengok di sini, kita tertinggal, kita perlu menambah, bukan tertinggal lah, sebab kita tak letak lagi sebelumnya. So kita tidak meletak column. Okay, column, this column dua ni bersaiz 10. Okay, so sebenarnya apa yang dimaksudkan sebagai column SM10? So di sini ada satu website.
website W3 Schools. Anda boleh refer kepada Bootstrap Grip Examples. So column itu sebenarnya dibagikan merupakan satu virtual box yang mana size dia adalah 12 semua sekali. Okay. Jadi kalau nak tengok di sini, ni adalah 4. Jadi 4 dan juga 4. So 12. Okay. 12. So ini adalah coding ni lah. So dia bagi sama besar lah. So equal columns. So anda kata anda nak buat column yang tidak sama besar. Misalnya sebelah ni dia bagi 3. Tengah 6. So 9. So ada balance lagi 3. Kita letak di bahagian kanan. Okay. So inilah coding dia. Okay. 3, 6, 3. Right? Okay, jadi itulah yang apa ni? Itulah cara kita nak gunakan column column -sm. Okay, so 3, 6, 3. So 3 campur 6, 9, 9 campur 3, 12. Okay. So kalau anda ukur ni 8, 4, 8. So itu pulang pada anda bagaimana anda nak mengatur anda punya column tu. Alright. Okay, so kalau kita lihat di sini, kita ada form group row. Okay, so row kita ni 2. Alright. So di bawah ini 10. 10 campur 2 dah jadi 12. Okay, so kita ada equal division of column lah. Okay, yang sebelah kiri tu 2 dan sebelah kanan itu 10. Okay, so kalau kita tengok yang lain pun lebih kurang sama. Okay, 2 memang samalah, 2, 10. 2, 10. Dan yang bawah ini, yang akhir sekali ialah button sign. Ini sign in, tapi kalau kita ikut design kita merujuk kepada reset dan juga save. Okay. So kat sini kita boleh letaklah dia sebagai reset. Yang ni asalnya kita tak perlu kolom lah. Okay. Cukup untuk 10 ataupun gunakan keseluruhan pun tak apa. Tapi kita tengok dulu hasil dia macam mana. Okay, so yang ini reset ni dia jenis dia adalah reset lah. Reset button. So yang di bawah itu adalah save. So save ada yang submit lah. Save. Alright. So kalau kita cuba run sekali lagi, cuba tengok hasilnya ada sebarang perubahan atau tidak. Okay, so alhamdulillah ni hasilnya. Okay, so anda boleh pilih lah product name, mobile phone, price, quantity. Okay. So dalam design ni ada product ID kan. Okay, so tu tak apa, nanti bila kita coding untuk controller nanti kita mungkin boleh masukkan product ID, kita akan printkan di sini. Alright. So buat masa ni kita tak perlu tulislah di sini product ID. Okay. So lagi satu, mungkin anda lihat text field yang ada di sini mungkin terlalu panjang. Okay, terlalu panjang. Ini pun tengok kan, Januari dekat sini saja. Okay, so mungkin anda nak pendekkan sedikit dia punya size itu. So kalau itu anda boleh pergi semula ke anda punya form ni. Okay, so kalau mungkin anda tengok terlalu besar. Okay, terlalu besar 10 tu mungkin anda boleh anda kecilkan kepada 10, mungkin anda kecilkan separuh. Mungkin anda ambil tengah-tengah lah, dalam 5 lah. Okay, 5. Okay, 5. Kita kecilkan separuh lah. Okay, 5. So 5 campur 2, 7. So yang lebih dari 5 tu kita tak isi apa-apa. Right? So ni pun 5. So ni pun 5, kita buat separuh saja. So untuk yang row yang bawah sekali ni, untuk button tu kita kekalkan begitulah. Okay. So kalau anda run, so dia jadi kecil sikit lah. Okay, lebih reasonable lah, sebab data yang kita nak masukkan pun tidaklah terlalu panjang. Okay. So kalau panjang tapi kita masuk cuma beberapa karakter, nampak tak cantik lah. Okay, so anda boleh masuklah apa-apa dua di sini. Right. So tentang warna apa semua tu anda boleh explore sendiri.
So apa yang saya berikan di sini hanyalah sekadar basic, basic penggunaan Bootstrap untuk membina, untuk mengimplementasi view. Okay. Kalau kita dah siap satu form, so ada form yang kedua, ada form 3, keempat dan kelima. So form-form ini saya akan buat secara offline. Saya tak akan tunjukkan dalam video. Okay, but kalau tidak, video ini akan jadi terlalu panjang. Jadi untuk merekaskan video ni, saya hanya tunjuk yang add new product ni sahaja. Okay, dan untuk baki 4 form lagi, saya akan buat secara offline. Okay. So kalau anda lihat baki form yang perlu anda bina pun macam form update ni pun, update ni structure dia sama saja seperti add new form. Okay. Cuma dia mungkin form yang lain lah. Mungkin anda boleh satu form update product. Okay, update product. Okay. So .jsp lah. So yang ni ada cancel, let's save. So ada satu lagi form. Yang ni sangat simple. Ada text box saja. Search dan ada search button. So yang ni untuk view. View pun sama. Cuma yang ini kategori kita tidak tidak ada drop down box lah, kita just terus tulis saja. Dan yang view all product pun simple, cuma ada list yang mana senarai seperti ini yang ada link sahaja. Okey, link sahaja. Okey. Untuk validation dan sebagainya, saya serahkan anda untuk explore laman web Bootstrap dan cuba eksperimen sendiri untuk melihat bagaimana nak gunakan validation dan sebagainya. Okay. Semua kod-kod dah diberikan di bawah, tinggal lagi anda hanya perlu explore dan cuba try and error. Okay. So perkara ini tidaklah sukar. Okay. Cuma anda perlu luangkan sedikit masa dan cuba eksperimen. Okay. Cuba eksperimen. Banyak lagi komponen-komponen ataupun elemen-elemen yang ada dalam Bootstrap ni. Cuma kita tak sempatlah nak explore semua sekali dalam satu video yang saya jangkakan paling panjang pun 1 jam saja. Okey. Okey, so sekadar itu sahaja perkongsian saya tentang implementasi bagi view. Okay. So diharapkan anda semua fahamlah dengan penerangan yang saya buat. Dan jika ada soalan, anda boleh hubungi saya lah. Okay. Okay, so untuk video yang seterusnya, video yang akan datang, kita akan pergi kepada controller, implementasi bagi controller, di mana controller inilah yang berfungsi sebagai kalau kita punya kita panggil dia brain lah, okay, brain ataupun engine kepada kita punya application. Okay. So controller ni adalah bahagian yang terpenting di mana dia akan integrasikan antara view dan juga model yang telah kita siapkan pada awalnya. Okay. So untuk itu, sekadar itu sahaja untuk sesi kali ini. So kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian.